Pasukan kebangsaan juga bertambah Datuk. Kalau ikut senarai tahun lepas kita ada 3 Malaysia, Brunei dan juga Indonesia. Kali ini disertai oleh Singapura dan juga pasukan daripada Thailand. Baik, Cik Maniam, kabarnya ada karnival untuk penonton ataupun karnival rakyat dipanggil sepanjang jelajah satu Malaysia kali ini. Jadi mungkin boleh ceritakan sikit. Ini satu pembaruan yang dengan penambahan segala perkara ni, daripada segi pelumba, daripada segi dan sebagainya, karnival juga diadakan dan pertambahan pasukan dan juga jarak. Apakah anda melihat ini sebagai satu saingan kepada Letua di Langkawi? Jelajah satu Malaysia ni mungkinkah boleh menyaingi Letua di Langkawi dalam tempoh yang tahun-tahun yang terdekat? Sebab tu saya pun terfikir juga tanya Datuk, macam mana nak saya rasa untuk menarik penaja. Pasal satu begitu dekat selepas Letua di Langkawi, orang akan, dan Letua di Langkawi disiarkan menerusi Eurosport misalnya. Dari segi promosi hebat Letua di Langkawi. Jadi kalau kita lihat agak menenggelamkan kehebatan jelajah Malaysia. Kemudian jadi tanda tanya macam mana nak tarik penaja satu dan nak memastikan returns on investment bagi pihak penaja. Terima kasih Rizal. I think kita dua peringkat. Letua di Langkawi OS class, jelajah Malaysia 2.2 race. Dia berbeza. Letua di Langkawi kita gunakan untuk promosikan negara. Kita jemput Pro Tour team, kita jemput professional continental team, kita jemput pelumba-pelumba yang terbaik daripada seluruh dunia datang berlumba di tanah air kita. Kita mengangkat melalui TV production dan kita menunjukkan ke seluruh dunia hebat, betapa cantiknya Malaysia. Dan khususnya adalah untuk kita dapat mempromosikan negara. Tetapi jelajah Malaysia sebaliknya adalah untuk kita memberikan pendedahan kepada pelumba-pelumba tempatan. Kerana di dalam Letua di Langkawi selebih-lebihnya pun 2 pasukan ataupun 12 orang pelumba anak Malaysia yang boleh mengambil bahagian. Dan campur dengan kalau ada anak Malaysia yang bertanding di bawah nama Drapak Porsche ataupun Marco Polo dan sebagainya, tambah 2-3 lagi, adalah selebih-lebihnya 15 orang anak tempatan yang akan dapat mengambil bahagian mendedahkan diri di dalam Letua di Langkawi. Tetapi di dalam jelajah Malaysia ni kita memberikan peluang kepada tak kurang daripada 60 orang pelumba-pelumba tempatan mengambil bahagian. Tidak ada syarat, tidak ada undang-undang yang mengatakan kita tidak boleh melibatkan mereka. Jadi dalam hal ini satu ialah mempromosikan negara, dan satu pertandingan lagi jelajah Malaysia adalah untuk memberikan pendedahan kepada pelumba-pelumba anak tempatan kita. Tapi dari segi tajaan macam mana itu? Senang dapat atau tidak? Dari segi tajaan setakat ini kita amat memperangsangkan. Pada tahun lepas memang agak susah sikit, tapi tahun ini nampak ada penaja-penaja yang telah tampil ke depan untuk membantu kita. Itulah dia kehebatan jelajah satu Malaysia. Dan apa pun sebenarnya, kalau kita perhatikan kemeriahan Letua di Langkawi dan juga jelajah Malaysia ataupun sepatutnya dikenali sebagai jelajah satu Malaysia tetap sama. Kerana kita dapat lihat bagaimana kita kata Datuk tadi, penyertaan lebih ramai pelumba-pelumba tempatan dalam pelumahan jelajah satu Malaysia 2011. Baiklah, kita nak berehat dulu seketika. Kembali nanti kita nak tanyakanlah Datuk tentang pengalaman dia bersama dengan Azizul Hasni Awang ketika di Manchester tempoh hari. Selepas ini nak tanya Datuk pengalaman Datuk ketika berada di Manchester tempoh hari. Bagaimana Datuk melihat dengan sendiri tusukan kayu, serpihan kayu yang tertusuk di betis Azizul Hasni, dan Datuk ceritakanlah bagaimana keadaan Azizul kini yang berada di Melbourne. Terima kasih Akbar. Dia bila perlombaan mula Kerin itu dilangsungkan, memang ada macam benda tak kena. Pada awalnya, pusingan awal tu Azizul memang dah di depan, di belakang motosikal itu. Tetapi tak semena-mena motosikal tu hilang kuasa. Atas alasan dia tak cukup petrol yang masuk ke enjin. Dan perlumbaan itu perlu dimulakan sekali lagi. Dan dalam permulaan sekali lagi itu Azizul telah ditempatkan di belakang, dan selepas motor itu meninggalkan gelanggang, bila Chris Hoy telah mula ke depan dan Azizul mengikutinya, tetapi diikuti juga oleh pelumba Sepanyol. Pelumba Sepanyol itu walaupun tak secukup pantas
Azizul, tetapi cuba juga. Tetapi oleh kerana dia tidak dapat mengawal basikalnya, rodanya melanggar roda Azizul. Okey. Dan di dalam kelajuan lebih kurang dalam 70 km lah, ataupun 45 batu sejam tu, Azizul telah jatuh, telah terseret lebih kurang 30-40 meter. Dan waktu basikal itu turun ke timber track itu, mungkin pedalnya telah terungkit kayu itu, dan oleh kerana itu dah tersusuk betis kirinya. Tetapi untuk mengekalkan sebagai juara keirin dunia World Cup Klasik, dia kena menghabiskan perlumbaan dia. Tengok dia tidak ada apa-apa yang patah, ya, maka tanya boleh tak dia berkayuh. Dia kata boleh. Maka John Beasley pun angkat dia dan dia terus kayuh ke garisan penamat. Saya nak dan tanya dia dua dapat soalan. nombor 3. Saya nak tanya dua soalan. Satu, Rizal tak boleh sabar. Okey, siapa? Satu, betul ke dia kata, "Coach, help me coach, I want to qualify for the Olympics." Masa tu Dia memang waktu itu semangatnya begitu betul. tinggi nak menghabiskan perlumbaan itu. Kedua, ambulans datang lambat, betul ke? Ambulans tu memang lambat sedikit. Kalau kejohanan sebesar itu, sepatutnya dalam masa 10 minit dah ada. Tetapi saya tidak menyalahkan diorang. Dalam kita huru-hara nak mendapatkan bantuan itu, ambulans dah datang, tetapi kita kena beri keutamaan kepada orang yang lebih teruk sebab ada seorang kena heart attack. Oh, okey. Jadi kita terpaksa tunggu ambulans yang kedua. Jadi kalau tak ada ambulans yang didatangkan pertama itu adalah untuk kita, tetapi oleh kerana salah seorang penonton di dalam velodrome tu menghadapi heart attack, maka ambulans tu telah di. Okey, Dan tapi kalau persoalan dibandingkan timbul. heart attack dengan lelaki itu mungkin oleh kerana itu kita terlambat sikit. Tapi Rizal ada satu persoalan juga. Ini bukan velodrome rakyat. Jadi kenapa budak terkopik serpihan tu kena kayu, kita kena kaki Azizul. Tetapi bagi Cik Maniam, bagaimana anda melihat semangat yang dimiliki oleh Azizul Hasni ini untuk menghabiskan perlumbaan walaupun ada tusukan kayu di betisnya? Dia sangat semangat Malaysia sebab apa dia nak membawa satu arah negara dia disayangi. Ingat dia semangat tu dia dari kecil-kecil dia tanam, tapi masa kejohanan dia nak habiskan adalah satu patut rakyat Malaysia bagi penghargaan sebab apa dia bawa negaraan Malaysia. Ini adalah satu tanda patut rakyat Malaysia doakan kepada dia untuk supaya cepat sembuh. Cepat sembuh dan cepat dia bawa satu arah cemerlangan negara Malaysia kita. Okey, baik. Terima kasih Cik Maniam. Datuk, apa reaksi Datuk lah tentang kenyataan Beasley yang enggan menyambung kontrak dia selepas tamat Olimpik 2012? Rumor, itu merupakan satu berita yang tak betul lah. Ya, sebab saya selalu duduk dengan dia, kita sedang merancang sekarang Olimpik 2016. Ya, sama-sama dia bagaimana kita nak membina pelapis kita, nak menjadikan dia pelumba atlet untuk supaya kita akan dapat memenangi pingat di Olimpik 2016. Dan tak timbul langsung bahawa dia akan bersara selepas Olimpik 2012. Tapi kenapa yang ada mengatakan bahawa memang benar kenyataan yang dilakukan oleh Beasley kerana dia mahu menimba pengalaman bersama pasukan kebangsaan negara-negara lain? Memang dia ada tawaran. Seperti John Beasley ini memang banyak menerima tawaran daripada negara-negara yang lain yang telah menengokkan bagaimana Malaysia telah maju dengan pimpinan beliau, dan sudah tentu lain-lain negara akan menawar dia dengan lebih baik lagi, tetapi terpulang pada dia kerana sudah tentu dia akan memikirkan bagaimanakah suasana kerjanya. Kalaupun duitnya banyak di tempat lain, tetapi kebahagiaannya tidak ada, misalnya bersama-sama dia mentadbir pasukan Malaysia ni, sudah tentu dia tidak akan menerima tawaran mereka. Jadi semuanya ini adalah desas-desus dan kabar angin sajalah. Kabar angin saja. Okey, baik. Akhir sekali Datuk, apa harapan Datuk lah tentang penganjuran Jelajah Satu Malaysia 2011 ni, daripada segi sambutannya, daripada segi kelancarannya, apa harapan Datuk selaku CEO lah untuk Jelajah Satu Malaysia? Nak menjayakan Jelajah Malaysia ni bukan mudah, kerana kita memerlukan sokongan semua pihak, kerajaan negeri, badan tempatan, agensi kerajaan, pihak swasta, orang ramai, persatuan-persatuan berbasikal di negeri-negeri dan sebagainya, memerlukan kerjasama daripada semua pihak, daripada yang sehabis bawah-bawahnya sehinggalah ke atas yang paling tinggi, ya. Jadi dengan kerjasama yang kita dapat sekarang ini,
barulah kita akan dapat menjayakan jelajah Malaysia ni untuk mencapai matlamatnya. Kerana bukan sahaja untuk pelumba, bukan sahaja untuk sukan basikal, tetapi kita akan dapat membawa gagasan Satu Malaysia, kita akan dapat membawa program-program kepada rakyat, dan juga rakyat akan dapat faedah daripada program yang kita laksanakan. Okey, itu juga harapan daripada kami di Cafe Sukan dan juga di Astro Arena. Semoga penganjuran kali ini akan lebih berjaya dan insya-Allah Astro Arena akan menyiarkan lomba ni di kaca televisyen untuk tontonan anda semua, dan Rizal Hashim juga akan menjelajah Satu Malaysia bersama dengan Bazli Azmi untuk membuat liputan. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Naim Muhammad, Ketua Pegawai Operasi Jelajah Satu Malaysia yang juga Timbalan Presiden PKBM, dan juga Cik Mania Manikam, Pengerusi Jelajah Satu Malaysia. Balik Kangak, kirim salam orang Kangak. Okey, baik, sampai hari Rizal kita nak bercerita tentang sukan tenis yang juga kini menjadi hobi baru di kejohanan dunia lah. Pejabat terdekat memang tidak bukan lah. Sirkis lah. Astro Arena, nadi sukan Malaysia.